السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على طلب العلم والعمل به والاستقامة والإخلاص. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa berusaha menambahkan ilmu agama kami. Kemudian berilah kekuatan kepada kami untuk beramal dengan ilmu yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Jawatan Kuasa Masjid, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya diberi tajuk Akidah dan Perjuangan. Tajuk yang sangat hebat sebenarnya malam ini. Dan rasa macam tak berapa nak layak. Sebab tajuk ni hebat. Suatu tajuk yang sangat besar. Berkait dengan akidah, berkait dengan perjuangan. Dan inilah yang dilakukan oleh para Nabi alaihimussalatu wassalam. Kemudian disambung oleh para ulama yang merupakan pewaris para Nabi alaihimussalatu wassalam. Nabi-Nabi, seruan para Nabi, ani'budullah wajtanibut taghut. Kalau kita baca sejarah Nabi-Nabi dalam Quran, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Musa alaihissalam, ada ungkapan dalam kisah-kisah Nabi kita akan jumpa ungkapan ani'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah kamu menghambakan diri kepada Allah dan menjauhi taghut. Ini akidah yang dibawa oleh para Nabi. Para Nabi membawa akidah yang sama. Daripada zaman Nabi Adam sehingga zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa akidah yang satu, menyembah Tuhan yang satu, matlamatnya satu, iaitulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajar manusia satu Tuhan, satu Rasul, satu Quran, satu kiblat, satu apa? Apa? Kuat Malaysia maksud dia. Ya. Nabi Muhammad ajar satu Tuhan, satu kiblat, satu Rasul, satu matlamat, itulah syurga. Sama ada kita orang Malaysia ke, orang Jepun ke, orang Arab ke, orang Amerika ke, prinsip takdilah yang menyatukan kita. Dalam masjid kita ni pun ada orang Melayu, ada orang Jawa, ada orang Afrika, ada orang Malaysia, ada orang bukan Malaysia. Tapi kita disatukan oleh akidah. Kita disatukan oleh tauhid. Ini yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan diakhiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ani'budullah, hendaklah kamu menghambakan diri pada Allah. Wajtanibut taghut, dan kamu mesti jauhi diri kamu daripada taghut. Apa maksud menghambakan diri pada Allah? Kita sebut perkataan ibadat. Tahu apa makna ibadat? Kalau kita kata ibadat, contoh ibadat apa dia? Solat, contoh ibadat. Lagi? Puasa. Apa lagi contoh ibadat? Ni baca Quran. Lagi? Ni ambil gambar waktu kuliah ni ibadat tak? Ibadat tak? Niat dia nak mempromosikan program masjid supaya mewar-warkan orang jadi semakin datang ke masjid, meriah program agama. Ibadat tak? Jadi ibadat juga. Nak upload dalam Facebook masjid. Ada Facebook tak masjid ni? Ada? Aktif tak? Alhamdulillah. Friend berapa ramai? Bagus sebenarnya. Hidupkan Facebook masjid. Ambil gambar. Bukan nak suruh ambil gambar saya. Maksudnya ambil gambar program-program masjid. Meriah kan? Ambil gambar.
buat jamuan, buat kenduri, buat sembelih, buat khatan, buat majlis ilmu, ambil gambar, upload, share, nampak kemeriahan. Waktu ceramah ambil gambar, jangan ambil gambar ustaz aja, ambil gambar juga orang yang hadir. Terutamanya yang tidur tu ambil, upload besar-besar dalam Facebook. Lepas tu taubat dia, sama ada taubat tak tidur ataupun taubat tak datang langsung lah ke masjid. Apa maksud ibadat? Ani'budullah, ada dua perkara. Perkara akidah ada dua. Ani'budullah wajtanibut taghut. Yang pertama, ibadat pada Allah. Dan kalau ambil gambar jangan tengok kamera, tengok kat sini lah baru real. Jadi ibadat, orang kita, orang Melayu kita, kalau sebut ibadat, memang kita terbayang solat, puasa, kat Mekah, baca Quran, tolong isteri basuh pinggan kat dapur, ibadat tak? Cepat je ibadat, biasa tolong ke? Kan? Kita ibadah maknanya terlalu luas, dan itulah yang kita umumkan setiap kali kita solat. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya engkau kami sembah, kami hambakan diri. Iyyaka, hanya engkau, na'budu, kami hambakan diri, kami sembah. Tengok tuan-tuan, dalam bahasa Arab ulama tafsir bincang kaedah ni. Iyyaka, hanya engkau, na'budu, kami sembah. Maf'ul muqaddam, maf'ulnya di depan, fi'il mudhari', verb di belakang. Hanya engkau kami sembah. Iyyaka na'budu. Kenapa Allah tak sebut na'budu iyyaka, kami menyembahmu ya Allah? Boleh faham tak perkara yang saya nak highlight dalam lafaz itu? Iyyaka, hanya engkau, na'budu, kami sembah. Kenapa Allah tak sebut na'budu, verb dulu, fi'il mudhari' dulu, kami sembah, iyyaka? Ada beza tak? Hanya engkau kami sembah, ayat nombor 1. Ayat nombor 2, kami menyembahmu ya Allah. Ayat nombor 1 dengan 2 ni ada beza tak? Dari segi makna dia ada beza, tuan-tuan, ada beza. Bila maf'ul di depan, dia takhsis. Contohlah, seorang suami cakap kat isteri dia, abang sayang kat kamu. Itu ayat nombor 1. Abang sayang kat you, abang sayang kat ayam. Ini ayat nombor 1. Ayat nombor 2, hanya ayam yang abang sayang. Beza tak dua ayat ni? Beza. Haji biasa sebut ayat nombor 1 ke nombor 2? Kalau dia kata abang sayang kat awak, atau hanya awak yang abang sayang, beza tak? Beza. Abang sayang tu di belakang dengan abang sayang di depan. Verb tu di depan dengan di belakang. Kalau dia kata abang sayang kat awak, memang sayang, tapi ada kemungkinan timah kat ofis juga abang sayang. Lijah kat jual nasi lemak pun abang sayang juga kan. Bila abang sayang awak, dia ada kemungkinan orang ni pun abang sayang, orang ni pun abang sayang. Tapi kalau hanya awak abang sayang, itu makna apa? Tak ada dah yang lain. Hanya mu ya Allah kami sembah. Itu tauhid, mentauhidkan Allah. Lafaz itu telah menafikan sebarang unsur syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, menghambakan diri kepada Allah. Tugas utama kita atas muka bumi ini sebagai hamba Allah, menghambakan diri pada Allah. Sama ada dia itu bos, dia manager, dia orang kaya, dia orang miskin, dia suami, dia isteri, dia anak, dia mak. Hakikatnya semua tugas yang utama sekali an ya'budullah. Tugas dia ialah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perniagaan dia, dia hamba Allah. Dalam pekerjaan dia, dia hamba Allah. Dalam politik dia hamba Allah. Dalam berjiran, dia hamba Allah. Dalam berkeluarga, dia hamba Allah. Dalam bergaduh, selesai nak cari pergaduhan apa semua, dia juga adalah hamba Allah. Ini kita kena ingat. Ikrar kita, iyyaka na'budu, hanya kepadamu yang kami sembah, hanya kepadamu kami hambakan diri ya Allah. Ini yang dibawa oleh para rasul, dan ini yang nak dibersihkan.
Kalau orang, sebab tu kita isytihar setiap kali solat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku, matiku kerana-mu Malaysia. Kerana-mu ya Allah, lillahi rabbil alamin. Kita buat hidup mati kita, mana sebarang urusan kita ni kerana Allah. Itulah penghambaan diri kita kepada Allah, ta'abbudi. Maka orang yang ada akidah ni, bila dia berniaga, dia menipu tak? Aku menipu ni kerana Allah. Aku tampar terajam isteri kerana Allah. Seorang suami yang nak maki hamun isteri dia, yang nak pukul isteri dia, kalau dia ingat itu dia tu adalah hamba Allah, dia akan buat ke? Tahu ustaz, tahu dah kita hamba Allah, tapi waktu nak marah tu dia tak teringat. Dia tak tersedar. Tidak tersedar. Ramai orang yang tahu syurga neraka. Ramai orang yang tahu dosa pahala, tapi dia tak tersedar. Kadang-kadang ada situasi dia tak tersedar, dia tak teringat ada syurga pahala, ada syurga neraka. Dia tahu ada dosa pahala, ada malaikat, tapi kadang-kadang dia tak teringat. Kan? Macam kita kat pejabat lah, tahu tak diri kita ni dah suami orang? Tahu, kadang-kadang tak teringat kita ni suami orang dah. Bila ada kerja baru masuk yang comel-comel tu, kita tak teringat kita ni ada bini dah, rumah anak 5 orang. Maknanya dia tahu, tapi ada kali dia tak teringat tindak tanduk ni. Begitulah dalam kehidupan. Sebab itulah kita perlu kepada majlis-majlis ilmu. Kita perlu kepada majlis-majlis tazkirah. Paling kurang tiap-tiap minggu kita dengar khutbah Jumaat, kita dengar hadis kuliah-kuliah. Alhamdulillah, sekarang kita banyak majlis ilmu nak mengingatkan kita bahawa kita ni selamanya adalah hamba Allah. Dah ustaz, yelah kita tahu dah kita hamba Allah, tapi kita pun buat dosa juga, tak boleh nak lari. Tadi pengusi sebut dah, ijlis bina nu'min sa'atan, kita menggarap iman kita balik. Memanglah tak lari daripada buat dosa. Haji ke hajah ke, ustaz pun tak nak lari buat dosa. Ustaz tak ustaz kita tak nak lari, tapi kita duduk dalam majlis-majlis macam ni, dia jadi beringat balik. Ustaz pun kadang-kadang nak datang masjid, datang masjid. Tok Imam nak datang masjid, orang pergi parking kat lampu merah tu, naik motor macam jenis kakak umur 29 pakai baju adik 9 tahun. Lampu merah duduk depan kereta Tok Imam. Tok Imam tak nak tengok pun dah depan mata kan. Nampak tulisan spender tu, Triumph ada tulisan. Jalan nak potong sayang polo faham? Kita tak boleh nak mengelak. Kita tak boleh nak mengelak. Jadi, tapi bila kita duduk dalam majlis-majlis macam ni, kita diperingat, ada sahabat-sahabat yang mengingatkan kita apa yang kita lakukan, bahawa kita ni selamanya adalah hamba Allah. Orang yang ingat diri dia hamba Allah, walaupun dia ni kaya macam mana pun, walau dia ni ada 80 orang staff, aset ada 2-3 juta, projek besar, kaya, dia tak akan sombong. Dia ni berpangkat besar, bila dia ingat dia ni adalah hamba Allah, dia tak akan jadi sombong. Dia seorang suami dengan isteri, orang tak tahu. Nampak kat masjid baik, tapi dengan isteri macam harimau lapar. Bukan orang kat sini baik-baik orang ni. Tak ada orang tahu. Bila dia lupa dia hamba Allah, bila dia lupa bahawa di hari akhirat nanti segalanya akan ada pembalasan, ini masalah. Sebab itulah para Rasul alaihi wassalatu wassalam membawa manusia bersihkan masalah akidah dulu. Akidah dan perjuangan para Rasul membawa membersihkan akidah. Nabi Ibrahim alaihissalam dakwah ayahnya sendiri. Ayah, sebab apa ayah duduk mengaku bahawa patung ni sebagai Tuhan? Ayah duduk sembah patung yang tak beri manfaat, beri mudarat. Dakwah ayah sendiri. Nabi Ibrahim tak tinggal keluarga dia. Kemudian dakwah masyarakat, kemudian dakwah pemerintah. Ini yang dilalui oleh Nabi Ibrahim. Nabi Musa alaihissalam dakwah masyarakat.
dakwah bapa angkat dia, pemerintah Fir'aun ketika itu. Ini yang dibawa oleh para nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah ahli keluarga dia, dakwah masyarakat Mekah, dakwah pemerintah Mekah, ini yang dibawa oleh nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi Ibrahim kita baca tiap-tiap kali musim ibadat Aidil Adha, bagaimana perjuangan dia yang sangat hebat Nabi Ibrahim lalui nak membawa akidah, tapi dituduh. Kita baca dalam surah Yasin, wadrib lahum matalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Para rasul itu ajak masyarakat an i'budullah, menghambakan diri kepada Allah, perkara akidah. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita tengok para nabi dan rasul, mereka tak tinggal ahli keluarga. Tadi saya tertarik bila pengurusi sebut kita kena cek anak-anak kita, keluarga kita, bagaimana akidah mereka, bagaimana pegangan mereka. Imam Hasan Al-Banna menyebut, jadilah kamu individu yang benar-benar muslim, kemudian membentuk usrah muslimah, membentuk mujtamah muslimah, muslim, kemudian membentuk daulah Islamiyah. Imam Sabana sebut, daripada kita peribadi kita sendiri, kita tuntut ilmu, keluarga kita, masyarakat kita, tengok perjuangan dia 1927 diasaskan Ikhwanul Muslimin. Menang bila? 2012. Perjuangan yang panjang. Dia membawa perjuangan akidah nak menyelamatkan manusia. Habis Ustaz, kesianlah dia berjuang daripada tahun 20-an, baru menang sekarang. Tidak, mereka menang. Orang yang membawa akidah, mereka menang. Di sisi Allah mereka sentiasa menang. Sama ada mereka menang mendapat mati dalam perjuangan ataupun mendapat kemenangan di dunia. Inilah syiar mereka. An-nasru 'ala al-yahud aw ash-shahadatu fi sabilillah. Menang berhadapan dengan musuh di dunia ataupun mati dalam perjuangan. Dua-dua menang. Itu asas akidah yang dibawa oleh Imam Hasan Al-Banna. Kadang-kadang kita, minta maaf cakap, kita bersyukur alhamdulillah, tetapi kita terlepas pandang anak-anak kita, ahli keluarga kita sendiri. Allah Ta'ala bagi tahu kita kata kita kena berjuang, ini akidah, ini perjuangan. Anak kita tak semayang, kita buat tak tahu saja. Anak kita tak tutup aurat, kita buat tak tahu saja. Dengan siapa dia berkawan, ke mana dia pergi cuti sekolah ni, tak tahu. Kita tak ambil tahu, tidak merasakan satu perkara penting. Yang penting kita kerja, dapat income, tak apalah dia nak kawan dengan siapa pun. Itu silap. Akidah, perjuangan para rasul, mereka tak tinggal keluarga mereka. Dr. Zulkifli Al-Bakri sebut Jumaat baru ni dalam IQ. Dia kata Mursi, Presiden Mesir, 5 orang anak semua ni hafiz Al-Quran. Mereka tak tersedar, sekarang baru tahu siapa dia. Dan isteri dia juga lah seorang hafizah. Saya dengar Dr. Zul Al-Bakri, Dr. Zulkifli, dia sebut, subhanallah, mulakan dengan keluarga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u 7 sinin. Asas yang paling penting, kena perintah anak solat ketika berumur berapa tahun? 7 ke 17? Dah ada mak kata, Ustaz, anak saya baru lepas SPM ni, cuti-cuti dia lah, bangun ke 10 pun. Kesian dia, pagi-pagi bangun awal, tunggu bas nak pergi sekolah. Sekarang cuti biarlah, bangun ke 10. Mak sayang sangat kat anak sampai tak kejut sembahyang subuh. Ini masalah. Bukan saja mak, kadang-kadang bapa anak pun datang bulan. Ini akidah ni. Akidah, natijah dia ialah amal soleh. Perkara asas sekali dalam keluarga. Bab solat ini sangat-sangat penting, tuan-tuan. Solat, kita memberi contoh kepada anak-anak. Perkara akidah, kita memberi contoh. Kita memberi contoh pada mereka. Saya ingat masa saya belajar kat Yaman dulu, ada kawan orang Arab, anak dia yang umur 6 tahun, dia latih. Dia suami isteri. Yang suami cakap, dia ambil ayat yang Nabi sebut pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam gua. Sayyidina Abu Bakar kata, Rasulullah kata pada Sayyidina Abu Bakar masa dalam gua nak hijrah, yang kena kepung tu, Nabi bagi satu kata-kata motivasi pada Sayyidina Abu Bakar yang terus hilang stres, hilang ketakutan.
Nabi kata kepada Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Ya. Jadi yang kawan saya ni, dia yang si ayah ni, dia cakap kat isteri dia depan anak yang 6 tahun tadi. Yang suami kata, innallaha, sesungguhnya Allah. Isteri dia jawab, ma'ana, bersama kita. Suami cakap lagi, innallaha. Isteri dia jawab, ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Suami dia cakap lagi depan anak ni, innallaha, sesungguhnya Allah. Isteri dia jawab, ma'ana. Lalu dia orang pun cakap pada anak yang 5 tahun tadi, innallaha ma'ana. Budak dia tahu, sesungguhnya Allah bersama kita. Dah ustaz 6 tahun, bukannya dia orang faham. Inilah tanam akidah sejak dari awal. Tanam walaupun tak faham. Sebab itulah bila baby lahir, kita laungkan azan, kita laungkan iqamat. Sebab apa? Baby nak bangun ambil semayang, pergi semayang sunat. Tak, supaya masuknya tauhid, masuknya akidah ke dalam jiwa. Kita ingat dulu orang tua kita, mak kita, nenek kita kan, kalau masa kita baby dulu, dia orang tua dulu kalau dia nak bagi tidur anak-anak ni, dalam buai dia tepuk, dia baca apa? La ilaha illallah, selawat. Ya, ini beri kesan secara psikologi, sentuhan tauhid, kalimah-kalimah itu masuk dalam jiwa anak-anak. Sekarang propaganda. Nah, sekarang kadang-kadang dia pasal alat elektrik gitu je. Alat elektrik budak tu jadi joget sendiri buat. Kering jadi. Boleh carilah nasyid-nasyid atau perkara yang masuk dalam jiwa anak-anak tu sejak kecil. Budak-budak kecil ni senang sangat je. Senang terlatih. Apa yang kita selalu sebut, itulah yang dia akan ingat. Apa yang selalu kita sebut, mak ayah sangat besar kesan yang selalu kita sebut. Kalau mak ayah jadi Masya Allah, tengok sesuatu, Subhanallah, anak-anak akan terikut tak? Automatically anak-anak akan terikut. Kalau mak ayah jadi OMG, OMG tahu je? Tak tahu? Itulah tak main Facebook. Bahasa orang muda sekarang, oh my God. Dia tak reti nak subhanallah. Kalau mak ayah dia banyak bercakap gitu, anak-anak ikut gitu. Dia ikut gitu. Tapi kalau subhanallah, macam kalau mak ayah, dia biasakan, dia faham bahawa dia nak latih anak-anak dari kecil bersih. Kita tak payah paksa anak-anak kita cakap alhamdulillah. Bersih ni kita sebut alhamdulillah. Bayangkan kita naik kereta, kita dalam keluarga, kita bersih, alhamdulillah. Isteri jawab apa? Innalillah. Oh enggak. Ya alhamdulillah, saya salah dengar. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Anak-anak yang selalu dengar automatically. Tapi kita dalam perkara ni kita kata Allah kecil sangat ustaz duk cakap bab bersih je. Ini perkara kecil yang sangat besar sebenarnya kesannya pada anak-anak. Itu lebih sungguh bersih. Excuse me. Dan alhamdulillah pun. Nak excuse me pun tak apalah, tapi alhamdulillah dulu. Ini natijah orang yang benar-benar ada akidah. Bahawa setiap tindak tanduk dia, masuk tandas dia, nak tidur dia, berniaga dia, bersih dia, sihat dia, sakit dia, semuanya dia ni ani'budullah. Dia nak menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia nak perjuangkan dalam hidup ni, nak berjuang apa? Nak berjuang bisnes dia ke? Nak berjuang kat tempat kerja dia ke? Nak sambung risalah perjuangan para rasul ke pun? Atas dasar kaum ke? Atas dasar kampung ke? Atas dasar bahasa Melayu ke? Atas dasar akidah ke? Kalau ada akidah, dia akan faham bahawa inilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang hebatnya lagi, ketika Nabi Muhammad dilantik menjadi rasul, keluar daripada gua Hira, kan balik rumah, Nabi Muhammad kata apa pada Khadijah? Zammiluni, 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 selimut aku, selimut aku, selimut aku. Ketika itu dengan tenang Khadijah selimut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para isteri kena contohi sangat Khadijah. Khadijah
Suami balik dalam keadaan panik. Selimut aku jauh, selimut aku jauh. Khadijah dengan tenang pergi selimut. Dia tak tanya, ada apa Abang Mat? Cakap, ada apa tak. Kadang-kadang orang perempuan bila suami panik, dia tambah panik lagi. Khadijah hebatnya, suami panik, dia tenang. Dia selimut. Lepas Rasulullah tenang, Rasulullah mula bagi tahu, baru dia dengar. Dan dia bagi respon. Yang saya nak bagi tahunya, Khadijah bukan saja bagi respon yang menarik, Khadijah juga bawa suami dia Nabi Muhammad pergi jumpa sepupu dia Waraqah bin Naufal. Dan apa jawapan Waraqah bin Naufal? Waraqah kata, wahai anak-anakku, wahai Muhammad, sesungguhnya orang aku harapkan ketika kamu dihalau nanti oleh kaum kamu, aku masih muda, aku dapat tolong kamu, tapi aku tua dah. Terkejut Nabi Muhammad. Hari itu baru dapat wahyu yang pertama. Waraqah kata, alangkah baiknya kalau aku masih muda ketika kamu dihalau oleh kaum kamu nanti, wahai Muhammad. Rasulullah kata, awal mukhrijiyahu, dia orang akan halau ke aku? Waraqah kata, ya, tidak ada orang yang membawa ajaran yang kamu bawa ini melainkan mereka diperangi oleh kaum mereka sendiri. Bawa akidah, bawa perjuangan para nabi ini dimusuhi, tak disukai oleh kaum sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diboikot, disabotah bila bawa Islam. Siapa? Bangsa dia sendiri. Orang Mekah. Orang Mekah sendiri. Nabi Muhammad dituduh membawa perpecahan. Nabi Muhammad dituduh menuduh orang Mekah sesat. Ya. Nabi Muhammad kata sembah patung berhala ni bukan Tuhan. Orang tuduh ni Muhammad ni duk pecah belah. Kita selama ni kat Mekah, kita penuh perpaduan. Kita kat Mekah ni selama ni kita minum arak, okey je. Aman damai dengan penuh perpaduan. Selama ni kita kat Mekah dapat baby girl, kita tanam, okey. Kita semua dalam penuh perpaduan. Ada patung, kita sembah patung, kita sembelih lembu, kita letak kat Kaabah. Kita semua dalam penuh perpaduan. Datang Muhammad, bawa ajaran, bawa amanat dia, memecah belahkan masyarakat Mekah. Ya, ini Muhammad dituduh Nabi Muhammad membawa ajaran sedemikian. Sedangkan orang-orang Mekah ni mereka kata Muhammad, kamu bawa ajaran baru. Kami selama ni dari dulu lagi kami duk sembah berhala. Okey. Tak ada masalah. Tok nenek kami, ayah mak kami dan kami nak anak-anak cucu kami dulu kini dan selamanya semacam ni sembah berhala. Kamu Muhammad kata ini tak boleh, itu tak boleh. Kamu membawa ajaran yang mengganggu. Ini tuduhan yang terkena kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga orang yang cerdik. Ada orang yang menggunakan akal. Ada anak muda yang berfikir. Dengar dulu Muhammad cakap apa. Pergi dengar Muhammad. Betul sungguh yang Muhammad kata ni. Menyebabkan timbulnya nama Ammar bin Yasir, timbulnya nama Bilal bin Rabah, timbulnya nama Waraqah, timbulnya nama Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Ini anak-anak muda yang duduk mikir betul yang Muhammad baru ni. Yang selama ni tak betul. Muhammad ni betul. Menyebabkan mereka ikut. Ada 2-3 orang anak muda, anak kepada Amru ibnul Jamuh. Seorang sahabat, dia ni tempang, nama dia Amru ibnul Jamuh. Dia ni lewat masuk Islam. Dia ni kuat sembah patung berhala, lewat masuk Islam. Yang masuk Islam ialah anak-anak dia dulu, anak muda. Anak kebanyakan yang ramai yang ikut Nabi mereka awal ialah orang-orang muda di Mekah. Sebab mereka duduk, mereka mikir ni betul ni. Sebab orang dia critical thinking. Apa sembah ni tak betul, ikut Nabi Muhammad. Antaranya ialah 2 orang anak muda, anak lelaki kepada Amru ibn Jamuh. Ayah dia payah sikit. Akhirnya masuk juga, isi orang juga, tapi lewat. Ya. Yang anak muda ni 2 orang terima Islam. Dia 2 orang ni pakat nak buat macam mana ayah ni, berat sangat ni. Ya. Jenis telang. Ya. Nak buat macam mana ayah ni, pekat sangat jahiliah ni. Lalu 2 orang anak muda, anak-anak ni pakat, kita nak buat macam mana. Satu malam 2 orang anak ni pakat, bila ayah dia tidur,
Dia ambil patung berhala yang ayah dia duduk sembah tu, dia pergi buang kat belakang rumah. Bangun pagi esok, ayah dia kata, mana Tuhan aku? Mana Tuhan aku? Cari Tuhan, cari, jumpalah kat belakang rumah. Siapa ni letak Tuhan aku kat sini ni? Dia pun ambil bersih Tuhan dia letak balik kat tempat sembah tu. Anak-anak dia kata, ambil balik. Tak jadi ni, kita buat projek lagi. Malam berikutnya bila ayah dia tengok, okey clear, naik clear, ayah tidur dah. Dia ambil sekali lagi, dia lontar jauh sikit belakang rumah. Esok pagi ayah dia mengamuk, mana pergi Tuhan aku? Siapa ambil Tuhan aku? Cari, jumpa dia bersih. Sambil dia marah, siapa ni buat gini kat Tuhan aku? Dia bersih, dia letak balik. Malam ketiga, anak muda ni 2 orang, dia kata tak boleh jadi ayah ni. Dia ambil patung berhala, anak 2 orang ni ikat berhala tu di bangkai anjing dan dia buang dalam tong air, tong najis, tempat kumbahan. Dia ikat bangkai anjing dengan patung tadi, dia letak kat tempat najis, buang. Esok marah ayah, mana pergi Tuhan aku? Cari. Dia tengok, akhirnya dia terjumpa, nampak terapung kat tempat najis tu, terikat pula dengan bangkai anjing. Si ayah ni kata, ada satu syair lah, in kunta, sekiranya kamu Tuhan, maka tempat kamu bukan di tempat najis. Akhirnya dia pun memeluk Islam. Saya bukan nak suruh tuan-tuan pergi ambil patung orang buang dalam tong tai, tidak. Tapi nak bagi tahunya, mereka buat sesuatu. Orang anak-anak muda ni mereka buat yang akhirnya membuka minda. Walaupun ayah ni terlewat sedikit menerima akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerja dan usaha perjuangan membawa akidah ni diteruskan. Dan banyak berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang di peringkat awalnya menentang Islam, antaranya siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab. Ini orang yang asalnya menentang Islam, tapi Sayyidina Umar ni masuk Islam awal. Di kalangan orang yang awal masuk Islam, bila masuk je akidah, Sayyidina Umar totally berubah menjadi orang lain. Asal menentang Islam. Antaranya siapa lagi? Khalid Al-Walid, Ikrimah bin Abi Jahal. Ini nama-nama orang yang begitu kuat menentang Islam. Kalau Khalid Al-Walid itu dalam peristiwa perang Uhud, dalam perang Uhud kan tentera memanah tu kena serang kan? Bila dia orang turun kan kena serang. Yang strategi pusing balik dari belakang ini ialah Khalid Al-Walid. Masa tu dia duduk lawan Islam. Lawan Islam. Dia masuk Islam lewat selepas Fathu Makkah. Khalid Al-Walid cerita kisah dia masuk Islam. Aku teringin, aku mula berminat dengan Islam. Lalu aku datanglah nak jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalid Al-Walid rekod dia dalam perang Badar, dia bersama tentera lawan Islam. Dalam perang Uhud, dia yang buat strategi yang sampai kalah pusingan tu kan. Jadi rekod dia dah bunuh ramai orang Islam. Bila dia datang nak masuk Islam dalam keadaan bimbang dengan rekod dia yang banyak ni, kata Khalid Al-Walid, bila aku sampai, aku tengok Nabi Muhammad dari jauh lagi Rasulullah telah tersenyum. Allah sallallahu alaihi wasallam. Dari jauh senyum. Bila aku semakin hampir, semakin bersinar wajahnya tersenyum. Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bila aku sampai dekat, Khalid kata aku berminat dengan Islam. Rasulullah kata, orang macam kamu memang orang cerdik macam kamu ni wahai Khalid, sudah pasti kamu boleh terima Islam. Cara ayat Nabi, orang cerdik macam kamu ni mesti boleh terima Islam wahai Khalid. Ya, cara Nabi. Senyum dari jauh, senyum pun. Kita kadang-kadang ada orang yang kita tengok dia ni tak berapa minat Islam, tak berapa minat datang masjid. Kita jadi orang masjid, AJK masjid ataupun orang-orang masjid, kita kena jadi mesra pelanggan macam tu lah. Saya 2 hari lepas masuk cerita bab senyum. Dalam halakah tu tajuk senyum, tapi tak sempat nak cerita kisah Khalid Al-Walid. Malam ni terkeluar. Senyum. Senyum ni sunnah Nabi. Cuba tuan-tuan senyum sekali. Ada orang susah dia nak senyum, siang kat bini dia. Payah nak senyum. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan senyuman
seolah-olah boleh masuk tangan ke dalam hati dan dapat teka hati Khalid Al-Walid. Boleh masuk akidah. Dan bila masuk akidah, dia menjadi orang yang paling kuat pula memperjuangkan Islam. Dia menyusun tentera Islam. Begitulah juga Sayyidina Umar Al-Khattab, begitulah juga orang lain lagi, Ikrimah bin Abi Jahal. Mereka faham. Inilah yang Rasulullah kata, khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu. Yang paling baik di kalangan kamu zaman jahiliyah, mana zaman jahiliyah dia paling debel, paling samsing, dia akan jadi orang paling hebat bila dia faham Islam, bila faham Islam, bila faham akidah, bila kenal Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekarang ada orang duk berbincang dalam masyarakat kita, bila sebut ilmu akidah ni, kadang-kadang adalah sedikit rasa sedih. Sepatutnya kita letakkan akidah ni untuk menyatukan ummah. Akidah bukan untuk pecahkan ummah. Akidah nak menyatukan ummah. Ada ulama nak mengajar akidah, nak menyusun ilmu akidah menggunakan kaedah sifat 20. Ada ulama yang nak mengajar akidah menggunakan kaedah tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Belajarlah. Yang penting takut pada Allah. Yang penting kamu taat pada Allah. Yang penting perjuangkan agama Allah. Jangan duduk bergaduh. Ini para ulama susun. Ulama ni kata begini cara. Zaman dia, zaman Abu Hasan Al-Asy'ari. Zaman dia, okey, dia susun perlu nak berhadapan dengan sesuatu zaman dia. Ada orang tauhid rububiyah, uluhiyah sesuai dengan zaman. Kita nak belajar sekarang, belajarlah. Yang penting lagi kita belajar akidah, lagilah kita saling berkasih sayang sama-sama kita. Lagi kita belajar akidah, lagi semangat kita nak berjuang agama. Lagi belajar akidah, lagilah kita nak buat amal-amal soleh. Ni lagi belajar akidah, lagi nak bergaduh dengan orang. Ini berlaku tuan-tuan. Kita banyak majlis ilmu, jadi bila belajar untuk bergaduh, Allahu Akbar, musuh tu tangan kita. Dah lah yang datang masjid tak ramai dah. Yang ni kata yang ni salah, yang kata ni salah. Ya Allah. Kita belajar akidah untuk kenal Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang betul-betul ada akidah, yang kenal Allah, dia akan takut pada Allah. Ulama-ulama dia akan takut pada Allah bila dia benar-benar kenal Allah Subhanahu wa taala. Dah ustaz, saya belajar, saya dengar ustaz ni mengajar akidah begini. Ustaz ni mengajar akidah begini pula. Semakin pening saya. Lagi pening, lagi bagus ni. Kalau ada yang pening, maknanya dia faham. Apa pula ustaz? Pening faham? Faham tak pening lah. Maksud saya, dia faham ustaz ni yang mengajar begini, dia faham. Maksud dia dengar yang ni pula begini, maknanya dia faham dua-dua. Sebab tu jadi pening. Belajarlah, carilah. Carilah, cari. Sebab perkara ni berlaku, sebab tu saya sebut ni, rugi kita umat Islam. Dah lah umat Islam datang masjid tak ramai. Ni dah masyarakat damai. Majoriti orang Islam ke bukan Islam? Islam. Dalam berapa puluh ribu orang? 60,000. Siap dah culaan. 60,000. Yang datang masjid malam ni saya rasa tak sampai 55,000. Yang dah lah kita ni sedikit. Lepas tu dalam bab akidah pula jadi bergaduh. Lepas tu dalam bab belajar majlis ilmu, orang ni kata begini, orang ni kata boleh zikir, pas mayang orang ni kata tak boleh, orang ni kata boleh doa ramai-ramai, orang ni kata tak boleh, orang ni kata ni. Jadi merugikan ummah. Sepatutnya kita semakin belajar, kita semakin berlapang dada. Semakin belajar, semakin erat kasih sayang kita sesama kita, terutamanya ahli masjid. Sebarang kekurangan kawan, kita tolong topak. Yang kita rasa silap, kita tegur, kita bincang dengan penuh kasih sayang. Ini orang yang berakidah. Sebagaimana di Madinah, yang asalnya orang Aus dan Khazraj, dua-dua ni sejarah dia perang. Mana pernah berdamai? Aus dan Khazraj perang. Dia berperang. Orang sepanjang sejarah Madinah, Aus dan Khazraj perang. Kali pertama dia berdamai ketika dekat-dekat Nabi nak berhijrah. Itu kali pertama mereka berdamai.
Dan mereka bersetuju melantik seorang ketua di Madinah. Okey, kita lantik ketua kat Madinah ni. Nama apa? Abdullah bin Ubay. Orang Madinah perang. Kali pertama dalam sejarah berdamai, setuju nak lantik ketua dari kalangan Khazraj. Nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Setuju nak lantik? Setuju. Dekat nak penyerahan watikah, dekat nak isytihar dia sebagai pemimpin Madinah, tiba-tiba Nabi hijrah sampai ke Madinah. Tak jadi lantik dia, lantik Nabi Muhammad jadi ketua. Tu dia nak marah sangat. Tak lantik dia. Tak lantik Abdullah bin Ubay, lantik Muhammad. Yang ke awal nak lantik dia dah. Bila Nabi hijrah, orang pun Aus dan Khazraj bergabung jadi Ansar, bergabung dengan orang Muhajirin, lantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi ketua. Tu yang Abdullah bin Ubay marah sangat. Nak lawan jelas-jelas, takut nampak sangat. Mengaku masuk Islam, khianat dari dalam. Ini berlaku. Ini berlaku ketika Nabi hijrah. Ini bukan kerana akidah. Ini menyimpan permusuhan kepada Islam. Ini golongan ni, dan umat Islam akan berhadapan dengan golongan macam ni sepanjang zaman. Yang ini dia datang ke masjid Nabi, tapi bukan nak dengar, nak dapat ilmu dari Nabi, tapi nak mencari fitnah. Datang masjid, dengar Nabi menyampaikan Islam, nak mencari fitnah. Ini kerja orang munafikin. Zaman sekarang ada tak? Ada. Ada. Ni kat masjid kita ada tak? Cuba angkat tangan. Dia rasa orang tak tahu. Betul, orang tak tahu. Tapi Allah, dia rasa orang tak tahu dia buat kerja. Tapi para malaikat catik dia. Dia akan mati. Ustaz akan mati. AJK pun akan mati. Ya. Tapi selepas mati, semua ini akan dibangkitkan di hadapan Allah SWT. Ini akidah itu. Masa itu baru nak menyesal. Kita baca pagi-pagi Jumaat. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Muhammad, hari akhirat nanti, kalau kamu tengok orang-orang yang buat khianat pada Islam, kamu tengok orang-orang yang buat dosa dengan Allah, orang-orang yang langgar perintah Allah, di hari akhirat nanti kamu akan tengok mereka nakisu ru'usihim, mereka tunduk kepala. Rabbana absarna, mereka pun kata, ya Allah, hari ni nampak dah syurga, nampak dah neraka, ya Allah. Wa sami'na, dengar dulu, kami pernah dengar dah, ya Allah, peringatan kat dunia dulu. Farji'na, tolong hantar balik kami ke dunia. Na'mal salihah, kami nak buat amal salih. Inna muqinun, hari ni kami yakin dah, ya Allah. Ni surah Sajadah kita baca pagi Jumaat. Tolong hantar balik kami ke dunia. Nak buat apa? Nak amal soleh. Ini akidah kita. Perkara ni benar-benar akan berlaku. Orang ni nak balik ke dunia balik, nak buat amal soleh. Ya Allah, tolong hantar balik aku ke dunia. Aku nak bayar hutang orang dah, ya Allah, tak nak lari dah. Tolong hantar balik ke dunia. Aku tak nak dah sepak terajam isteri, ya Allah. Tolong hantar balik aku ke dunia. Aku akan tegas. Anak aku yang tak semayang, yang tak tutup aurat aku akan bertegas, ya Allah. Tolong hantar balik aku ke dunia. Tak nak tipu dah kerja, ya Allah. Tak nak khianat dah ke amanah. Inna muqinun, hari ni kami yakin dah, ya Allah. Minta balik ke dunia, ya Allah. Aku balik ke dunia nanti, kalau suami suruh buat air, aku akan buat air, ya Allah. Aku tak akan kata ada 3-in-1, ya Allah. Maknanya masa tu semualah semualah masing-masing nak balik ke dunia masa tu. Perkara ini adalah akidah kita. Semua ini akan berlaku di hari akhirat. Sebab kalau nak cerita bab akidah ni, nak cerita satu persatu panjang. Saya duk buat program dalam TV Hijrah tu 120 episod, tuan-tuan. Bab akidah lagi. Tiap-tiap hari Rabu. Tiap-tiap hari Rabu ada pukul 7.30 pagi, 4.30 petang. 120 episod nak cerita bab akidah. Malam ni dalam satu ceramah kena rangkulkan sekali. Tak apalah, secara umum, secara kesimpulan tu,
keimanan kita dengan Allah, hari kiamat, dosa pahala, Al-Quran, Al-Hadis, adanya qada dan qadar. Inilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting. Kalau dalam bab qada dan qadar, kalau bab para malaikat, kalau bab para rasul, kita semua kena upgrade ilmu kita, mengenali para rasul, mengenali para malaikat. Ini rukun iman yang kita nak kena tanam, yang akan menjadi asas kita dalam kehidupan. Ini fardu ain sebenarnya. Dah ustaz kelas fardu ain belajar dah. Zaman dulu kita dah hafal dah anak Nabi ada berapa orang, 25 orang. Bukan sekadar hafal nama, bukan sekadar nak hafal 25 orang, bukan sekadar nak hafal 10 nama malaikat. Akidah kita ialah yang kita benar-benar beriman, yang kita tanam yakin ada akhirat. Sebab itulah ada orang zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia masuk Islam, tak sempat nak semayang, tak sempat apa lagi, dia terus pergi berjihad. Sebab apa? Fikir nak masuk syurga, mati syahid terus masuk syurga. Yang kita baca dalam surah Yasin itu, anak muda yang beriman, yang dia tegur masyarakat kaum dia, Inni amantu bi rabbikum fasma'un qila adkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Anak muda yang beriman cakap kat kaum dia, aku beriman pada Allah, dengarlah peristiharan aku ni, lepas tu kena bunuh. Orang kata kena bunuh, kalah dah dia. Nampak hebat sangat mengaku Allah Tuhan. Dalam masyarakat yang menolak Islam, kamu mengaku Allah Tuhan, nampak macam hebat. Mati dah. Orang kata dia mati, tapi Quran kata apa? Qila adkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Ini akidah kita. Dia dikatakan sila masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi sedikit dalam realiti kita pada hari ini. Ada orang yang minat pada Islam, ada orang yang tak suka pada Islam. Ada orang yang suka pada program-program maksiat, ada yang menganjurkan program-program maksiat, ada yang menganjurkan program-program agama. Ada yang orang yang menarik anak-anak kita kepada perkara maksiat, ada yang begitu bersungguh menarik anak-anak kita kepada masjid surau. Kita yang ada di sini, bila sebut tentang perjuangan, kita kena perjuangkan akidah yang kita miliki ini. Macam mana nak buat ustaz? Kita ada masjid, kita ada surau, masing-masing kena ada sense of belonging dengan masjid. Dia tak ada kata alah JK ada dah. Kita pergi kat tempat ambil wuduk pun dia baik air tak tutup rapat. Oh ada JK dah, tu bukan JK lah. Nampak kipas tak tertutup, itu siap ada dah, kita off je lah kipas tu. Kena ada rasa sense of belonging dengan masjid. Ini perjuangan kita yang mampu kita buat sekadar-kadar kita masing-masing. Hidupkan masjid, hidupkan majlis-majlis ilmu. Ni malam besok ada orang buat majlis ilmu, ada orang buat konsert. Kat sini ada buat program tak sambut tahun baru? Tak ada pergi sambut kat Shah Alam kan? Ada yang buat kat Shah Alam, ada yang buat majlis ilmu, ada yang buat konsert joget melalak menari, ada juga kan? Kita kena pilih lah. Saya pun terlibat juga malam esok. Saya kena slot lepas maghrib bersama Abi Abadi dengan Diana Amir. Tak tahulah apa dia bagi kat aku 2 orang tu. Tak apalah, dia kata dia tua-tua bagi kat Ustaz Azhar, Malik Noor bagi kat Ustaz Azhar. Yang lepas isyak tu Ustaz Azhar, Malik Noor, Pierre Andre, ni dah yang dah confirm lah ni, yang main bola ke apa, 1Z Haikal, anak muda yang main bola tu. Ada lagi lah 2-3 orang lagi. Yang kat sebelah tu konsert joget melalak menari kan? Kat KLCC ada juga buat nasyid rasa kan? Kat KLCC ada. Subhanallah, saya pun kadang-kadang terfikir, kenapa masih ada lagi pesta-pesta yang jelas maksiat, nak tarik anak-anak muda kita pergi masjid, kita susah doa ke anak-anak kita, kita didik dia, tetapi perkara-perkara yang seumpama ini masih lagi jadi magnet kepada mereka. Dan inilah cabaran. Sebab itulah tanggungjawab kita nak kena benar-benar tanam akidah, biar ada antibody, biar generasi muda kita diberi ilmu, diberi iman, diberi akidah, dan dia ada antibody sendiri. Dia ada antibody ya. Nak pergi konsert ke, nak pergi dengar ceramah, konsert joget ke ceramah, dia kata dengar ceramah lah, on the way balik singgah kat konsert. Masalah juga. Ada juga jadi 2 in 1 ni
Lebih balik boleh singgah lagi. Jadi itu cabaran yang terpaksa kita hadapi. Kalau kita tengok, saya lalu sebut seorang ayah yang hebat dalam Quran, Luqmanul Hakim. Luqman dia pesan perkara akidah. Dalam banyak-banyak nasihat pada anak-anak, dia nasihat perkara akidah kepada anak dia. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, ingatlah ketika Luqman beri nasihat pada anak dia, yang pertama sekali jangan syirik pada Allah. Syirik ni apa dia, tuan-tuan? Kita nak tanam antibody anak-anak kita boleh lawan cabaran-cabaran, tarikan maksiat ini. Tanam akidah, jangan syirik pada Allah. Dah syirik tu apa dia? Tadilah Ustaz, yang Ustaz kata sembah patung tu. Ya, sembah patung adalah salah satu bentuk syirik. Tapi bukan itu saja, banyak lagi syirik. Syirik ini ialah memberi hak yang hanya layak milik Allah, kita beri pada selain pada Allah. Itu syirik. Hak yang hanya layak kita beri pada Allah, kita beri kepada selain Allah. Kita kata hak Allah, Allah ni maha menyembuh penyakit, Allah beri penyakit, Allah yang menyembuh. Tiba-tiba kita kata benda lain yang menyembuh. Kita kata obat ni punya pasal, doktor ni lah menyembuh. Bimbang, takut-takut ada unsur syirik. Kita nak berdoa, kita nak ada perasaan takut. Anak-anak sekarang dia tak takut Tuhan, dia takut hantu. Patutnya kena takut Tuhan, yang dia takut hantu. Terbalik je. Banyak sangat tu guru sekarang ni dalam filem-filem. Budak-budak takut hantu. Hantu pula ada banyak jenis. Hantu pocong, hantu apa lagi? Pontianak, lagi Ceplos, Kak Lima. Kak Lima bukan hantu kan? Kak Lima tu dia orang gila. Banyak sangat hantu. Bukan saja anak takut, bapak anak pun kalau malam Jumaat lalu kat kubur tu tekan minyak. Dia ada perasaan. Yang ada perasaan dalam hati, bila lalu ada perasaan gerung, rasa itu akidah tu sebenarnya. Akidah ni yang terselit dalam hati. Ini kita tak masuk lagi perkara-perkara khurafat. Khurafat ketika kelahiran, khurafat ketika kematian, khurafat di kubur, khurafat nak cari nombor ekor, khurafat takut nak tolak bala, khurafat itu ini. Allahu Akbar. Ini juga perlu dibersihkan sebenarnya. Kita nak bersihkan an-ya'budullah, menghambakan diri kepada Allah, bersihkan daripada nyakit-nyakit macam ni. Kalau perkara azimat, rangka dan sebagainya, itu pun mesti dibersihkan berdasarkan ilmu akidah kita, keyakinan kita. Zaman sekarang masih ada lagi amalan-amalan dalam setengah masyarakat kita. Kita orang yang datang masjid ni kena ada satu sifat. Sifat ini boleh ke dalam agama? Kena ada sifat macam tu. Ni boleh ke? Ni kalau baby lahir, kalau jadi gini kena buat begini ni. Betul ke kalau dalam agama? Kalau orang mati, kalau berlaku begini-begini, kita nak buat gini, ada ke dalam agama? Biar ada persoalan sedemikian. Kena ada. Saya nak sebut satu persatu tu banyaklah. Biar ada persoalan. Sebab dalam masyarakat kita kadang-kadang masih ada lagi amalan-amalan khurafat sedemikian, yang mesti dibersihkan juga. Sebab dia berkait dengan kepercayaan, perasaan kita. Khurafat selain daripada perkara itu, juga zaman sekarang, kalau Syahid Said Qutb menyebut antara cabaran akidah zaman moden ialah cabaran sekularisme, cabaran sosialisme, cabaran komunisme, cabaran pragmatisme, cabaran nasionalisme, banyak sangat ni. Cabaran kepada akidah zaman moden ialah pemikiran-pemikiran moden yang tidak mengikut akidah Islam. Ini pun cabaran yang hebat. Kalau zaman dulu mereka berhadapan dengan Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah, apa semua, Mujassimah semua. Zaman sekarang berhadapan dengan cabaran pemikiran. Pragmatisme, dia boleh semua boleh. Kadang begini, ni Hindu boleh, ni Cina boleh, ni Melayu boleh, campur aduk sekali. Cabaran sekularisme yang mengasingkan kehidupan dunia dengan agama. Kamu dalam masjid ikut agama, pergi ke Mekah ikut agama,
Tapi bila di pasar, bila urus niaga, bila bisnes, bila politik, bila bersosial, itu tak ada agama. Ini pemikiran sekularisme. Sosialisme yang mengutamakan bangsa, mengenepikan akidah. Ini cabaran-cabaran kepada akidah pada zaman moden yang perlu kita kenali dan kita waspada juga. Bahaya sebenarnya. Ya, ini lebih bahaya sebab ini yang menyerang pemikiran, yang merasakan kita agama Islam, kita yang agama-agama lain tu sebenarnya dia ajak pada kebaikan. Semua agama ajak pada kebaikan. Oh, cakap-cakap macam ni bahaya. Sedangkan Allah Ta'ala dah sebut lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Ya. Dah Ustaz, kita nak baik dengan orang bukan Islam, kita nak minta bantuan dia, tak ada masalah. Nah, Nabi Muhammad sendiri pun dalam perkara akidah baginda tegas. Tetapi Abu Talib tak masuk Islam pun. Abu Talib bersimpati dan tolong Islam. Nabi terima. Tapi bila Abu Talib kata, Muhammad, cukuplah kamu kutuk Tuhan-Tuhan orang Mekah tu. Muhammad, ni Abu Talib kata. Abu Talib tak Islam. Muhammad, kamu nak sembah Allah Tuhan kamu, sembahlah. Kamu nak salat, salatlah. Tapi jangan kutuk agama orang Mekah ni. Nabi Muhammad kata, pakcik, bab ni saya minta maaf. Saya kena bagi tahu ini tak betul. Dalam bila masuk perkara prinsip, Rasulullah bertegas. Tapi dalam perkara yang boleh dimanfaatkan dengan orang bukan Islam, Rasulullah SAW manfaatkan. Ini yang diajar oleh akidah. Kan? Kalau perkara ruang-ruang dakwah melalui bantuan yang diberikan oleh Abu Talib, Nabi manfaatkan. Bab akidah, Nabi bertegas. Nah, ini kadang-kadang pemikiran yang masuk, pemikiran sekularisme, pemikiran pluralisme yang menyamakan agama ni, ini cabaran yang zaman moden sekarang. Dan kepada anak-anak kita yang duk main internet, melalui Facebook, serangan-serangan pemikiran juga banyak masuk sekarang. Masuk melalui Facebook, melalui email. Sebab itulah tak cukup baca di internet saja. Jangan duk mengaji kitab Google saja. Ya, kena datang ke kuliah-kuliah, cari guru-guru yang mursyid, guru-guru yang boleh membimbing, yang boleh memandu kita. Kena mengaji. Tak boleh baca saja. Orang yang hanya baca, bahaya. Ya, bahaya. Ada jenis manusia macam tu, dia suka membaca. Dia baca buku ni, baca buku ni. Orang yang sekadar membaca, bahaya. Antara kesannya ialah kalau dia tersilap faham, tak ada orang yang betulkan dia. Dan selalunya orang yang banyak baca ni dari segi akhlak, dia rasa dia pandai, dia tahu semua. Orang yang tak betul, bahaya. Kena berguru. Bahaya. Ada satu kes tu, dia rajin baca kitab-kitab Jawi, kitab lama dulu. Lepas tu dia duduk mengajar kat surau. Dia tak berguru, dia baca je kan. Baca kitab tu, kitab ni, kitab Jawi, kitab Melayu dia baca, mengajar orang kampung. Orang panggil ustaz kat dia. Tapi bila tersilap, dia tak tersedar. Dia tak tersedar bila tak berguru kan. Kali tu dia baca, dia duduk mengajar kitab Jawi, bab zikir. Baca kitab Jawi. Ulama-ulama di zaman dahulu panjang zakarnya. Bukan panjang zakar, panjang zikir sebenarnya. Sebab zakat roh kan, tulisan Jawi. Jadi dia jadi sebab dia tak sedar mana betul. Jadi jemaah dengar, oh panjang. Jadi tak tersedar mana tersilap. Sebab itulah baca buku bagus untuk tambah knowledge, untuk top up. Tetapi berguru penting. Berguru supaya kita dibimbing. Kalau kita tersilap, kita diberitahu. Alhamdulillah, majlis-majlis ilmu banyak diadakan pada tempat kita ni. Hadiri majlis ilmu, jadi ejen, ajak orang hadir datang majlis ilmu. Ikutlah ustaz mana yang mengajar pun datang. Kecuali lah kalau ustaz tu bawa ajaran sesat, ajak bawa ajaran Ayapi, tak nak lah. Itu kita reject awal-awal. Kalau yang mengajar dalam rumah je senyap-senyap, itu bahaya juga kan. Untuk mengajar, jangan. Antara yang banyak juga ajaran mengarut sekarang, siap pesan pada anak murid, jangan pergi belajar dengan ustaz lain. Itu antara petanda guru yang mengarut. Bila dia kata awak nak belajar dengan saya, jangan pergi belajar dengan ustaz lain. Itu perkara yang tak elok sangat. Patutnya kita bagi tahu, belajarlah dengan siapa pun. Yang baik ambil, yang tak baik jangan ambil. Kalau ikut ajaran. Tapi masalahnya dalam masyarakat kita, ada juga pengikut.
Ayah Pin yang mengarut tu pun ada mengikut tak? Ada mengikut. Sebab kejahilan, jadi kita mudah dipengaruhi. Bukan saja orang Melayu ikut Ayah Pin, orang Hindu Batukih berikut Ayah Pin. Datuk Sami Belu kata, mana-mana orang Hindu yang ikut Ayah Pin, itu Hindu yang murtad. Tak ada juga orang ikut. Masalahnya ikut juga. Sebab apa? Sebab kita senang ditipu, mudah terpengaruh dan cuba mencari shortcut. Kerana itu perkara akidah ini sangat penting untuk kita fahami dengan jelas dan kita membawanya dalam kehidupan. Saya rasa mungkin sekadar itulah sedikit tazkirah. Mesti bagi tahu tadi, kalau ada soalan lah. Tadi saya buka selalu sekarang ni sedikit, kalau ada kita ambil masa 5-10 minit. Kalau ada soalan silakan. Untuk jimat masa Ustaz kalau ada lah. Ni air untuk minum ke? Oh, saya tak apa dengar lah. Dengar. Ada 2 kali ziarah orang meninggal. Kemudian jenazah ada kat katil. Okey. Kematian tu dalam keluarga yang sama, berbezalah tapi kaedah yang sama dia buat. Maknanya ada kematian, jenazah ada kat situ, lepas tu dia pasang kaset baca Quran, tahlil semua. Ya, ya. Soalan tanya, kat kita pergi ziarah kematian, jenazah ada, tapi anak-anak ahli keluarga ni pasang kaset baca Al-Quran, kaset jadi anak si mati. Tahlil pun ada kaset tahlil. Oh, senanglah kalau macam tu. Patut siap letak dalam kubur sekarang ni. Sebab itu realiti yang berlaku. Mana kat kita 2 tempat dia kata kan, 2 tempat pergi ada kematian, kemudian jenazah ada, dipasang kaset mengaji Quran, dipasang kaset tahlil. Subhanallah, semua zaman canggih sekarang ya. Kita sebenarnya kita kena faham, bila berlaku kematian, perkara yang paling memberi manfaat kepada si mati ialah doa anak-anak. Itu yang paling hebat sekali, yang akan memberi manfaat kepada si mati. Apabila anak dia sendiri yang membaca Quran, apabila anak dia yang mendoakan dia. Jadi yang pertama saya jawab dulu persoalan, kalau dia pasang kaset tahlil, pasang kaset mengaji Quran, macam mana? Dosa ke? Tak dosa. Tak dosa. Tapi dari segi nak beri manfaat kepada si mati, baca Al-Quran macam tu sekadar suasana di rumah tu je lah. Sekadar suasana di rumah, suasana baca Quran, kononnya suasana sedih. Baiklah juga daripada bila baca Quran orang jadi diam kan. Tetapi untuk memberi manfaat kepada si mati sebenarnya ialah doa dan bacaan Quran yang dilakukan oleh anak-anak dan zuriat tu. Kalau yang mati itu perempuan, doa suami yang sangat-sangat hebat sebenarnya kepada si mati. Kalau yang mati itu lelaki, isteri dia doakan dia, baca Quran untuk dia. Kadang-kadang kita buat majlis bila berlaku kematian, buat tahlil ke, buat majlis apa-apa, yang anak-anak ni sibuk duduk isi makanan dalam pinggan tu. Orang lain kita suruh doa untuk mak kita, orang lain kita suruh doa untuk arwah ayah. Yang kita anak ni duduk sibuk urusan lain. Lagi teruk duduk isap rokok kat tanah kat luar. Suruh orang lain zikir. Saya pernah cerita, pernah sebut kisah masa kita buat forum dulu kat Jalan, Ustaz Azhar sendiri cerita,
Dia kata pernah berlaku, dia sendiri dia ajak. Ni zaman dia sebelum glamour lah, tahun 90-an dulu. Dia ajak, ada seorang pakcik tua. Ada seorang pakcik tua kat Terengganu, sakit nazak, sakit teruk dah, nak mati dah. Lalu anak-anak dari Kuala Lumpur, keluarga balik ke Terengganu. Jadi anak-anak ni, cucu-cucu berkumpul, dah ayah nazak, panggil ustaz. Ustaz, tolong ajaklah kawan-kawan ustaz 2-3 orang, tolong baca Yasin 40 kali untuk ayah kami. Ustaz kata 5-6 orang duk baca Yasin, baca Quran semua. Bila selesai, ustaz buka pintu bilik ayah ni, nak minta izin nak balik. Anak-anak cucu yang balik dari KL ramai-ramai tadi duduk depan TV, duduk tengok senario. Panggil orang suruh baca Quran, suruh doa untuk ayah sakit, anak-anak cucu duduk tengok TV. Tapi bila dicek, rupa-rupanya anak-anak jadi macam tu, ayah yang sakit ini punca sebenarnya. Masih ayah ni zaman muda dia, anak-anak dia tak pernah peduli baca Al-Quran anak-anak. Yang dia penting anak-anak dia dapat A je peksa. Yang penting anak-anak dia dulu cemerlang, CGPA 4 flat, 3 point above. Anak tak tutup aurat, ayah ni tak peduli, ayah yang sakit. Anak tak reti baca Quran, ayah tak peduli. Anak tak tahu agama, ayah tak peduli. Yang penting dapat A, dapat kerja besar. Tu bila ayah sakit, panggil orang mengaji, anak tengok TV. Ini yang berlaku. Jadi nak buat macam tu tadi, sebaik-baiknya gililah anak ahli keluarga tolong baca Quran. Tak eloklah pasang Quran macam tu sehingga anak-anak tak baca. Dan kita sebagai mak ayah ni, persiapkanlah anak-anak kita untuk baca Al-Quran, untuk tahu kenal ayat-ayat Allah. Bila kita mati nanti pun mereka baca. Sama ada kita nak ajar sendiri. Lagi baik kalau kita boleh ajar sendiri anak-anak baca Quran. Ustaz, saya nak ajar macam mana anak saya Iqra 5, saya Iqra 3. Kan? Tak apa, kalau kita tak boleh nak ajar, kita hantar anak pergi belajar Quran. Keluar belajar. Dan nak kita ada imam kita ada ustaz-ustaz kita yang kat sini boleh tolong ajar. Ustaz, tolong ajar anak saya baca Quran. Bagi sagu hati. Kadang-kadang terlalu berkira. Ustaz-ustaz yang buka kelas Quran, kita pula berkira sangat. Berkali seminggu, 4 kali seminggu. Berapa sebulan juga? RM50. Oh, no, mahal ni ustaz. 35 boleh tak? Minta kurang lagi. Ya. Dia hantar anak tuition bayar 150 boleh. Hantar anak tuition penting. Quran lagi penting. Patut kena kata ustaz 50 je, saya nak bayar 200 ustaz. Saya tak reti nak ajar sendiri. Saya tak sempat. Ustaz ajar ni dia baca Quran, nanti saya sejuk dalam kubur. Sepatutnya macam tu Al-Quran anak kita ni. Wallahu a'lam. Cantik soalan tu. Macam mana kita nak tanam anak-anak kita biar takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu kita cuba fikir sejenak, kenapa anak-anak jadi takut pada hantu? Sebabnya banyak cerita-cerita yang menakutkan anak-anak kepada hantu. Itu antara kesan yang hebat. Kalaulah diperbanyakkan cerita yang ajar anak-anak kita takut pada Allah, insya-Allah akan beri kesan. Itu antaranya. Peranan orang yang berkait dengan kementerian penerangan dan sebagainya, pendidikan, itu peranan yang sangat besar sebenarnya.
membanyakkan cerita. Sekarang ni kalau anak-anak kecil, anak saya pun antara yang dia orang minat kartun-kartun kan. Kalau diperbanyakkan kartun-kartun yang mengajar manusia takut kepada Allah, itu antara kesan yang sangat hebat berlaku kan. Tak semua orang akui lah. Adik-adik kita, anak-anak kita sekarang, alhamdulillah lah, kita ada kartun kita sendiri sekarang ni di Malaysia. Upin Ipin Upin Ipin kan, tengok Upin Ipin tak? Saya pun sebenarnya terlewat sampai tadi sebab tengok Upin Ipin petang tadi yang baru. Upin Ipin musim baru kan, dia bomba tu. Kalau lah dimasukkan unsur-unsur tersebut, kesannya cukup hebat sebenarnya. Dan Allah tak nak agak Upin Ipin. Kalau ada orang-orang yang pakar dalam bidang IT, dalam bidang 3D, animasi dan sebagainya, itu satu. Yang kedua, di peringkat kita di rumah. Ustaz cakap tu, kalau realiti sekarang memang susah nak buat lagi. Okey, step kedua, kita di rumah, kita memang kena mainkan peranan. Terutamanya mak ayah, kita kena latih anak-anak sejak kecil, kena tanam perkara tu. Kadang-kadang kita sendiri yang ajar anak-anak kita, jangan masuk dalam bilik tu, ada hantu, kita takutkan anak-anak kita. Yang rumah 2 tingkat, tak nak anak naik ke atas, jangan naik atas, gelap tu, ada hantu. Kita yang takutkan anak-anak kita ya. Kita kena tanam pada anak-anak kita, kalau abangah pukul adik tu berdosa tau, Allah tak suka, kita tanam semua, biar sebut, selalu sebut. Tolong mama ambil barang kat dapur, bawa masuk ke dalam rumah, dapat pahala tau. Biasakan macam tu. Pukul adik, berdosa, Allah tak suka. Tolong mak, tolong ayah, ini dapat pahala. Kita kena biasakan ungkapan, repetition, repeat, itu yang akan jadi tanam akidah. Yang jadi takut hantu sebab apa? Sebab yang repeatnya hantu. Dia dah lah visual dan juga audio, dua-dua masuk. Tengok, dengar ya. Kita kat rumah nak yang ghaibiyat tadi, kita nak tunjuk, mungkin kita tak mampu dah, kecuali kalau ada visual. Kadang-kadang ada juga cerita kartun yang diusahakan. Tengok lautan, siapa cipta? Allah. Tengok gunung, siapa cipta? Allah. Tengok langit, siapa cipta? Allah. Tapi susahlah nak cari macam tu. Ada. Jadi kita dah sekarang kita gunakan audio, walaupun tak boleh nak visual. Biasakan Allah, takutkan Allah, pahala, dosa, syurga, neraka. Saya tertarik dengan orang Arab dia buat perkara-perkara. Ada seorang ibu, ada seorang mak tu, anak dia umur 6 tahun, 7 tahun bergaduh, selalu bergaduh. Kali itu abang yang 7 tahun ni pukul adik. Mak panggil abang pukul adik. Abang nak kawan tak? Abang nak kawan dengan syaitan ke? Abang nak kawan dengan malaikat? Nak kawan dengan malaikat, tak nak kawan dengan syaitan. 7 tahun. Mak dia kata, abang pukul adik tadi, syaitan suka. Syaitan nak kawan dengan abang sebab abang pukul adik. Tak nak kawan dengan syaitan, nak buat macam mana mama? Mak dia kata boleh, nak suruh syaitan lagi, abang kena ambil sejadah, abang kena cakap Astaghfirullah 100 kali. Syaitan lagi ya? Betul ke mama? Kalau saya buat syaitan lagi ke? Saya tak nak kawan dengan syaitan ni, dia lagi. Ya. Kamu duduk atas jadah, sebut Astaghfirullah 100 kali, syaitan lagi. Budak dia satu, ambil jadah duduk. Astagfirullah. Cukup dah mama? Tak cukup lagi, baru 30. Astagfirullah. Cukup 100. Mama, macam mana syaitan dah lari? Syaitan dah lari dah. Nangis syaitan lari. Saya nak tambah lagi. Astagfirullah. Budak kita tak boleh guna cara kita handle orang tua. Kalau kita handle budak-budak umur 5 tahun, bagaimana kita handle abang yang umur 15 tahun, itu salah kaedah. Ya, budak kita kena turun kita punya pemikiran sesuaikan dengan mereka. Tapi tanam Allah. Tengok matahari, tengok bulan, siapa cipta? Allah. Biasakan macam tu. Dalam ayat Quran pun banyakkan fanzuru, lihatlah tentang kejadian alam. Dia tengok sesuatu, ajar dia sebut subhanallah, A'udzubillah, cerita. Belum tidur baca ayat kursi, syaitan tak datang.
Baca ayat kursi kita tak payah ajar anak supaya hafal. Tak payah suruh dia hafal. Tak perlu hafal ayat kursi. Cuma sebelum tidur, ajak dia ikut kita baca ramai-ramai. Sempat tak aku letak atas kepala terus duduk alam lain. Tak kepala dia lapan Hongkong terus dah. Ajak dulu. Okey, jom sebelum tidur baca kursi dulu. Baca. Ikut. Dah kalau tiap-tiap malam baca dia ikut baca, automatically dia akan ingat insya-Allah. Tunggu kita yang mulakan. Yang penting action speak louder than word. Perbuatan kita memberi kesan pada anak daripada apa-apa yang kita duduk belakang. Kita bagi contoh yang baik. Sebab itulah buat akhirnya pada malam ini jangan lupa banyakkan doa. Kita minta kepada Allah supaya Allah jadikan kita contoh yang terbaik kepada anak-anak kita. Saya rasa sekadar itu untuk malam ini. Minta maaf lah kalau ada salah-salah purau tu. Terima kasih kepada pihak penganjur. Moga ada manfaat insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.